Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya berkenaan dengan siapa akan jadi ketua pembangkang lepas ini di parlimen. Kerana kita tahu ada dua tokoh besar yang juga mewakili dua parti, iaitu daripada Bersatu dan juga Parti PAS. Yang mana kita dengar sebelum pelantikan yang dibuat oleh Perdana Menteri kita, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita mendengar juga mereka terlalu lantang untuk menentang ataupun untuk mengatakan bahawa kerajaan ini umpama kerajaan yang tidak mendapat mandat rakyat. Tetapi akhirnya berjaya juga kita lihat Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengumumkan barisan kabinet, dan akhirnya kita perlu juga melihat siapa dia yang akan menjadi ketua pembangkang selepas ini. Yang pasti kita tahu kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Tan Sri Abdul Hadi Awang, maka dua-dua tokoh ataupun ketua parti ini, presiden parti ini adalah kaki ponteng di parlimen. Jadi kita tahu bahawa kaki ponteng ini ada hati nak menjadi ketua pembangkang yang lebih baik. Saya lihat dari sisinya, daripada dulu saya kenal, kita juga mengikuti perkembangan politik dua tokoh ini, yang mana kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin sewaktu beliau menjadi menteri, sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri, sebenarnya kita lihat banyak sambil lewa yang kita boleh nampak. Begitu juga kalau kita lihat Presiden PAS ini, dia akan berbunyi apabila pilihan raya ataupun sesuatu isu yang dimainkan, yang mana dia mainkan sentimen perkauman dan juga agama. Ini kita lihat dia akan timbul. Tetapi untuk isu-isu kepada pembaikan kepada rakyat, kepada ekonomi rakyat, kita lihat dua tokoh ini tidak berjaya membuktikan bahawa beliau adalah ataupun mereka adalah tokoh masyarakat yang rakyat mahu. Contohnya apabila mereka selalu absent ataupun tidak menghadirkan diri dalam sidang parlimen, ini adalah jelas mereka adalah seorang tokoh politik yang pada saya tidak bertanggungjawab. Dan kita tahu juga bahawa mereka kalau nak jadi ketua pembangkang, adakah mereka betul-betul berjiwa besar? Kita lihat lepas ini, apakah orang seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin ataupun Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang tidak akan mengambil allowance ataupun tidak mengambil gaji, ataupun tidak akan menggunakan kemudahan-kemudahan yang mana ketua pembangkang bertaraf menteri itu tadi. Jika ini mereka berjaya lakukan, mereka berjaya untuk tidak menggunakan seperti mana Datuk Seri Anwar Ibrahim yang lalu, maka kepercayaan rakyat masih boleh terima bahawa mereka betul-betul ada hati untuk nak berjuang bersama dengan rakyat. Tetapi jika mereka inginkan jawatan itu dan mereka juga akan mengambil kemudahan-kemudahan itu, jelas mereka ini adalah pembohong besar kepada rakyat yang konon-kononnya berjuang untuk bangsa, berjuang untuk agama konon-kononnya, tetapi mereka sebenarnya gila dengan apa kenikmatan yang ada di dunia ini. Ini yang kita lihat hari ini. Dan kalau kita lihat apa yang mereka lah lakukan, kalau mereka menjadi ketua pembangkang, saya rasa mereka tidak akan dapat banyak perkara yang boleh mengimbangi barisan kepimpinan untuk mereka buat check and balance. Kerana kita sudah tahu mereka ini adalah ahli politik yang pada saya memimpin parti dan hanya memainkan isu-isu yang melibatkan perkauman dan agama. Dan daripada sisi ekonomi ataupun daripada sisi pembangunan, daripada segi mereka nak memberi hujah bagaimana untuk negara kita ini ke arah yang baik, saya rasa tidak ada di situ. Kerana kita tahu mereka hanya memikirkan bagaimana mereka nak mengambil alih kerajaan itu, bagaimana mereka nak rompak kerajaan itu di tengah jalan. Itu saja idea yang mereka ada. Kalau kita tengok kenyataan daripada Presiden PAS yang terkini, yang mana apabila dia mengatakan bahawa dia seolah-olah merestui ataupun berharap sangat agar kerajaan ini jatuh dan akhirnya diganti dengan kerajaan baru pimpinan mereka. Ini adalah harapan mereka, dan pimpinan-pimpinan PAS berharap sangat agar berlakunya pergaduhan ataupun pertelingkahan dalam kerajaan perpaduan ini, dan akhirnya mereka boleh membentuk satu kerajaan lain. Jadi saya harap barisan kepimpinan kerajaan perpaduan ini yang dibarisi oleh Pakatan Harapan, UMNO, GPS dan Pejuang serta parti-parti lain yang ada di dalam itu, agar sentiasa mengharmonikan dan jangan termakan hasutan. Kerana kalau kerajaan di tengah jalan yang mana kita lihat dibuat lagi kerajaan seperti mana yang dah pun
kerajaan pintu belakang itu, maka akan menghasilkan satu permasalahan yang cukup besar kepada negara yang mengakibatkan duit rakyat, mengakibatkan prestasi ekonomi kita begitu merundum. Begitu juga dengan kehidupan rakyat yang mana dihimpit dengan inflasi yang begitu menjejaskan. Jadi kalau kita pandang remeh-temeh perkara ini, maka yang untungnya adalah ahli politik seperti yang ada seperti Presiden Bersatu itu sendiri, Presiden PAS itu sendiri. Mereka tidak memikirkan rakyat ini makan apa. Kalau kita tengok kenyataan pemimpin PAS, kenyataan Presiden PAS, kenyataan Presiden Bersatu, mereka tidak melihat bahwa rakyat sebenarnya mahu apa. Rakyat sebenarnya nak makan apa esok. Yang mereka tahu adalah mengkritik kerajaan yang sedia ada. Impaknya adalah setiap kritikan mereka ini sebenarnya memberi gambaran kepada negara luar, terutamanya pelabur. Adakah mereka betul-betul yakin untuk nak datang melabur ke negara kita ini disebabkan oleh mereka-mereka ini cuba menyerang daripada luar. Cara mereka menyerang ini adalah satu perkara yang sangat berbahaya, kerana cara mereka menyerang dengan cara perkauman dan isu main agama ni. Ini adalah menakutkan pelabur. Pelabur dalam mana-mana negara mereka paling takut kerana jika melibatkan isu perkauman, menyebabkan isu keagamaan ini, berlakunya sesuatu yang tidak diingini. Contohnya di negara-negara tetangga kita, dia akan berlakunya rusuhan, dia akan mengakibatkan peperangan. Jadi perkara-perkara ini amat menakutkan pelabur dan akhirnya pelabur masih takut dengan komen-komen daripada pemimpin-pemimpin pembangkang yang begitu resis seperti kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin, kenyataan Tan Sri Hadi Awang. Jadi kita akan kerugian di situ. Jadi kita rakyat harus bersatu padu juga, harus juga kita membidas kenyataan-kenyataan mereka dengan segera. Harus kita memahami bahawa jika berlaku apa-apa yang tidak baik, yang mainkan peranan, yang membuat propaganda adalah pemimpin-pemimpin politik yang rakus seperti Presiden PAS dan juga Bersatu ini, dan juga pimpinan-pimpinan yang ada dalam Perikatan Nasional ini. Tetapi impak yang kita terima begitu besar adalah kita rakyat ini sendiri, kerana kita tidak boleh lari, kita tak boleh nak pergi ke mana, dan akhirnya kita terpaksa, orang kata terpaksa menahan walaupun pahit di tempat sendiri. Tetapi mereka kemungkinan boleh lari ke sana, boleh lari ke sini, dan mereka juga mendapat keuntungan daripada politik yang mereka buat seperti itu. Yang mana kita lihat apabila PRU ke-15 ini, mereka mainkan isu-isu yang boleh kita rasakan begitu resis, tetapi mereka tetap menang di kawasan. Dan kita tahu apabila perkara ini dilihat sebagai perkara yang untuk dijadikan modal politik mereka, tetapi mereka boleh menang. Dan akhirnya kita kembali lagi kepada cerita yang mana apabila Kerajaan Pakatan Harapan Perikatan Nasional itu ditubuhkan, yang mana kita tahu melibatkan dana 600 bilion. Akhirnya kita perlu membuat RCI yang mana kita nak buktikan bahawa betul ke barisan kepimpinan Perikatan Nasional itu bersih? Betulkah mereka tidak ada mencuri harta negara? Betulkah Perdana Menterinya itu seorang yang betul-betul bersih dan jujur? Ini adalah satu permainan yang kita lihat hari ini, kenapa mereka begitu beria-ia untuk menumbangkan kerajaan. Saya takut kemungkinan pula mungkin Presiden PAS juga bersekongkol bersama dengan pimpinan-pimpinan PAS juga. Tetapi apa yang kita rakyat boleh lihat di sini bahawa ada sesuatu yang berlaku dalam kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang perlu kita siasat penuh mendalam, kerana mungkin lebih daripada apa yang Datuk Seri Najib buat. Kebocoran ataupun ketirisan yang berlaku, kecurian wang rakyat mungkin lebih daripada apa yang Datuk Seri Najib buat. Saya pernah yakin bahawa barisan kepimpinan Perikatan Nasional mungkin melakukan perkara yang lebih dahsyat lagi, kerana kita tahu kenapa waktu pilihan raya mereka begitu gah sekali dengan seolah-olah dana mereka begitu besar untuk mereka kempen. Dan kita tahu banyak tempat yang memperolehkan wang-wang juga saya dengar. Ini adalah satu yang mengherankan kita. Jadi kita kembali kepada apa yang terjadi adalah lebih baik mereka tentukan menjadi ketua pembangkang yang baik untuk ada check and balance, bukan apabila masuk parlimen lebih kurang 2-3 kali dan selamanya tidak masuk.
dan menjadi ahli parlimen yang percuma saja rakyat bayar dan tidak menguntungkan selama 5 tahun. So itu pencerahan saya dan sekian, terima kasih.